A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu sekali lagi dalam sesi kita yang ke-13 dalam kita mengupaskan kitab At-Tawakkul karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Kalau pada sesi yang lalu kita dah bahaskan fasal yang ke-6 berkaitan dengan hasil tawakal ataupun kelebihan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada sesi kali ini kita nak bahaskan tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada fasal ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau menyenaraikan lebih kurang 4 faktor yang boleh mendorong seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mulakan dengan yang pertama, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, salah satu faktor yang boleh membantu seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengetahui ataupun mengenali nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut beliau, tawakal merupakan satu keistimewaan bagi agama tauhid. Yang dimaksudkan dengan agama tauhid adalah agama Islam. Jadi agama Islam kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala seperti ilmu, hikmah, kehendak, kekuasaan, rahmat, hidup dan lain-lain. Dan orang-orang Islam kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu Wa Taala yang mematikan, Allah Subhanahu Wa Taala yang memuliakan seseorang dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menghina ataupun merendahkan seseorang itu. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, semakin seseorang hamba itu mengenali Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kuat pergantungannya kepadanya. Jadi bila kita kenal kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita kenal kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik tempat kita bergantung. Dan menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga, terdapat banyak ayat Quran yang mengaitkan tawakal dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh dalam surah Al-Mulk ayat ke-29, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul huwar rahman, amanna bihi wa alaihi tawakkalna." Katakanlah dialah Ar-Rahman, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Jadi surah Al-Mulk ayat 29 menetapkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Rahman, iaitu yang memiliki rahmat yang begitu luas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat yang begitu luas kepada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor yang kedua, yang membantu seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang muslim meyakini keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang muslim meyakini keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang muslim meyakini kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang muslim meyakini Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Seorang muslim meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi hamba-hambanya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Seorang muslim meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya melebihi hamba tersebut mengetahui kemaslahatan dirinya sendiri. Seorang muslim dia yakin akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada sebut dalam Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala merupakan wali bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu orang-orang yang beriman ke atas musuh-musuh mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memungkiri janjinya. Seorang muslim beriman tentang Allah adalah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Jadi seorang muslim dia meyakini bahawa dia tidak akan takut orang lain memakan rezekinya kerana semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, semakin kuat keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin kuatlah tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau datangkan dengan satu contoh, iaitu contoh seseorang yang diberikan wang oleh raja, kemudian wang tersebut hilang. Lalu bila wang tersebut hilang, raja tu berkata kepada orang tadi tu, "Aku mempunyai wang yang berlipat kali ganda. Akan aku berikan kepada kamu bila kamu datang kepadaku." Jadi kalau sekiranya
orang tersebut dia meyakini tentang kebenaran kata-kata raja tersebut, dia meyakini tentang kekayaan yang dimiliki oleh raja tersebut, dia akan rasa tenang. Dia tidak akan rasa sedih dengan kehilangan duit tadi kerana dia yakin terhadap raja tadi. Sama juga seseorang itu bila yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bantu mendorong seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor yang ketiga yang membantu seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengenali kelemahan diri sendiri. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mengenali kelemahan yang ada pada diri sendiri itu boleh datang daripada pelbagai sudut. Iaitu kita kenal, kita tahu diri kita sebagai lemah, kita diciptakan sebagai lemah, dalam keadaan lemah, kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan kita tidak ada ilmu, dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pendengaran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat penglihatan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat kehendak, berikan kita nikmat kuasa. Jadi walaupun diberikan semua itu, ilmu kita masih lagi berada di tahap manusia. Ilmu yang kita ada adalah ilmu manusia, iaitu ilmu yang terbatas. Kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa di peringkat manusia, iaitu kuasa yang terbatas. Tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mengajarkan kita, Allah lah yang menciptakan kita. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, makhluk yang paling jauh daripada tawakal adalah golongan yang rasa kagum dengan ilmu, kekuatan dan kekayaan sendiri. Jadi orang-orang yang terpedaya dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyangka bahawa mereka tidak perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada bawa beberapa contoh dalam kitabnya berkaitan dengan golongan yang terpedaya. Antaranya adalah anak Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau menyangka beliau boleh terselamat daripada tenggelam, beliau boleh terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pergi ke gunung untuk menyelamatkan diri, tetapi beliau jahil bahawa tiada yang dapat menyelamatkannya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan sesuatu. Contoh yang kedua yang diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah tentang Qarun, yang mana beliau menyangka bahawa kekayaannya akan melindunginya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu ternyata adalah sesuatu yang tidak benar. Faktor yang keempat dan juga faktor yang terakhir yang dapat membantu seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita mengetahui ataupun mengenali tentang kelebihan tawakal. Jadi bab ini telah kita bahaskan. Disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada banyak kelebihan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan dengan balasan yang baik di dunia dan di hari akhirat. Dalam surah Ali Imran ayat 159 kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tahu tentang kelebihan orang-orang yang bertawakal, dia mendorong, dia motivate seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulan dan rumusan bagi fasal ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau muatkan 4 faktor yang boleh mendorong, membantu seseorang ataupun motivate seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah dengan kita mengenali, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua adalah bila kita ada yakin, kita rasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga adalah dengan kita mengenali kelemahan diri kita. Dan yang keempat adalah dengan mengetahui kelebihan golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada sesi hadapan kita akan kupaskan fasal yang terakhir, iaitu fasal yang ke-8 daripada kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkaitan dengan perkara-perkara ataupun faktor-faktor yang menghambat seseorang daripada bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang terakhir, iaitu pada sesi yang akan datang. Kita berpada setakat di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.